Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian muslimin muslimat, kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, sambung lagi pelajaran kita ni. Mendidik anak-anak cara Rasulullah. Pada malam ni insya-Allah saya akan mulakan daripada muka surat 622. Muka surat 622 sampai 643. Panjang Ustaz. PowerPoint. InsyaAllah tak panjang. Jadi tuan-tuan dan puan, muka surat 622 tu, bila kita tengok tajuk atas kan, apa bunyi tajuk atas tu? Asas-asas kaedah pemikiran yang berpengaruh terhadap pemikiran anak. Asas-asas kaedah pemikiran yang berpengaruh terhadap pemikiran anak. Ini terjemahan ni. Kitab ni originalnya bahasa Arab. Terjemah ke dalam bahasa Indon. Itulah bunyi. Jenuh saya fikir, apalah maksud atas kan? Rupanya saya simpulkan, dia nak menceritakan mengenai dengan pembinaan akal dan pemikiran kepada anak-anak. Ataupun dengan bahasa orang kampung, tarbiyah supaya anak kita boleh berfikir dengan menggunakan akal dia. Itu rupanya. Jadi tuan-tuan, oleh sebab panjang cerita ni, maka pada malam ni insya-Allah saya bahagikan kepada bahagian pertama. Akan menyusul lagi bahagian kedua dan seterusnya. Prinsip pendidikan, akal dan pemikiran. Itu saya beri tajuk tu. Mana yang setuju, setujulah. Tak setuju, tak setujulah. Jadi tuan-tuan dan puan seperti biasa, saya punya style, tidak baca daripada satu muka ke satu muka. Lepas tu buat ulasan, ada. Saya dah baca dulu. Kemudian saya ambil poin dia, ini nak kongsi dengan perempuan, dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, aspek pemikiran atau berfikir ni dah diberitahu oleh Allah dalam Quran. Cukup banyak ayat dia. Afala yatazakkarun, afala ya'qilun, afala ya'lamun, ya ulil albab. Semua ayat-ayat itu adalah menggambarkan Allah suruh kita berfikirlah kamu. Idakkah kamu tahu? Idakkah kamu ingat? Semua itu ada berkaitan dengan pemikiran. Jadi tuan-tuan dan puan, perkara ni, berfikir ni, dia tak datang pada manusia sama-sama dengan kita lahir. Tak ada. Mana bila kita lahir dah pandai dah berfikir. Tidak tuan-tuan dan puan, ini kena dilatih, kena ditarbiah. Melalui apa tuan-tuan? Ilmu lah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan lihat bagaimana pandangan pengarang dalam buku ni. Bagaimana Rasulullah sendiri mengambil kira mengenai dengan pembinaan akal dan juga pemikiran anak-anak ni. Itu yang kita nak bincang malam ni. Dan mudah-mudahan kita tengok nanti. Sebab sekurang-kurangnya kita akan dapat jadikan panduan bagaimana nak mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, buku yang sedang kita gunakan ini telah ditulis dalam bentuk yang lain pula. Dan dia menjadi bestseller di Indonesia. Tajuk bukunya Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak. Saya pun tak sangka yang buku yang kita pakai ni merupakan bestseller untuk pendidikan anak-anak. Ini juga buku tapi kulit yang lain kan. Sebab kulit yang kita pakai ni
Ada rupanya. Itu dia. Jadi sebab itu kita akan kekalkan gunakan buku ni. Sebab kita anggap kalau best seller tu terbaiklah buku ni dalam hal untuk mengambil contoh bagaimana Rasulullah mendidik anak atau memberi panduan kepada kita. Prophetic parenting. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak ayat Quran Allah rakamkan beberapa surah dalam bentuk cerita. Kita dah mula ni. Maknanya satu daripada cara untuk membentuk fikiran anak-anak atau nak membolehkan anak kita tu berfikir ialah dengan bercerita. Jadi dalam banyak surah dalam Al-Quran Allah rakamkan cerita dalam bentuk cerita. Kita akan tengok nanti. Dan ceritanya bukan cerita dongeng. Cerita betul. Peristiwa yang pernah berlaku. Tujuannya ialah sebagai ibrah dan juga menjadi pengajaran. Itu tujuannya. Menjadi ibrah. Ibrah ni teladan. Dan juga sebagai pengajaran. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, cerita yang Allah rakamkan dalam Quran ni menyuruh kita berfikir. Betul dia. Adalah sebab itu kata ulama pendidikan, kalau Allah berikan begitu kepada Rasulullah dan kemudian disampaikan kepada kita, tujuan itulah dia, supaya kita dapat berfikir dengan cerita ni. Bukan bila kita dah dengar cerita, oh macam itu ke ceritanya, barulah saya tahu. Wallahu a'lam. Tak ada apa-apa pun. Dia meminta kita supaya fikir. Jadi kaedah bercerita ni adalah untuk membolehkan anak-anak berfikir. Dan ini juga merupakan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita gunakan kaedah bercerita untuk membolehkan anak kita berfikir, bertanya dan sebagainya itu, ini merupakan sunnah Rasulullah. Rasulullah pun dah buat macam ni. Habis kalau kita ikut sunnah Rasulullah, dapatlah pahala. Jadi banyak sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang ikut sunnah Rasulullah ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan cerita benar yang berlaku pada zaman sebelum baginda dilantik menjadi rasul. Itulah cerita-cerita betul tu, bukan cerita dongeng. Orang kita macam-macam cerita dongeng, banyak sungguh. Cerita-cerita hai karangan dan sebagainya. Ada, Rasulullah ada. Dia cerita benar. Sebab cerita yang disebut oleh Rasulullah tu sebenarnya adalah cerita-cerita yang didapat daripada Allah SWT. Cerita dikemukakan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengandungi perkara dongeng, tidak mengandungi perkara tahyul, tahyul dan khayal. Dan juga khurafat serta mitos. Tak ada. Betul cerita tu. Salah satu daripada cerita tuan-tuan dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Luqman. Tengok-tengok muka surat 622 ni dah disebut di situ. Jadi saya tulis di sini kecil sangat. Tak boleh kita baca. Sekurang-kurangnya dapat juga pahala kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la zulmun 'azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Ikut cakap tu Tuan-tuan dan puan, ini merupakan satu kaedah bercerita yang ditunjuk oleh Allah SWT. Cerita Luqman. Luqmanul Hakim. Luqman ni wujud watak ni tuan-tuan, bukan cerita dongeng. Diakui oleh ahli sejarah zaman dulu sampai sekarang. Memang ada manusia ni bernama Luqman. Bukan cerita dongeng. Tetapi siapa Luqman itu? Itu mereka berselisih pandangan. Ada kata orang Negro. Ada kata orang Arab. Itu dia. Ada kata orang kulit hitam. Tak kisahlah tu. Tapi yang pentingnya ada watak Luqman ni dalam cerita. Di sini tuan-tuan, dalam cerita, dalam surah Luqman ni diceritakan mengenai dengan bagaimana Luqmanul Hakim menasihati anak-anak dia. Jadi keseluruhan ayat ini kalau kita tengok sini, ada makna di sini kan. Muka surat 623.
Cuba kita tengok isi dia tuan-tuan. Bagaimana Luqman menasihati anak dia. Taat pada ibu bapa. Terutama sekali bila mereka dah tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Tetapi ada syaratnya tuan. Kita kena taat kepada ibu bapa kita selagi dia tidak mensyirikkan Allah atau mengajak kita kepada perkara maksiat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fala tuti'huma. Janganlah kamu taat keduanya bila dia ajak supaya kita syirik Allah. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bagaimanapun jangan ikut tapi kena buat baik dengan dia. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi tuan-tuan dan puan, ini satu daripada ayat daripada surah Luqman yang kita boleh gunakan pada anak cucu kita untuk bercerita. Satu. Kemudian berikutnya ada dua surah yang saya tunjukkan di sini tuan-tuan. Satu daripada surah Maryam, satu daripada surah Yusuf. Ini dalam bentuk cerita. Tapi yang paling detail tuan-tuan adalah surah Yusuf lah. Satu-satunya surah dalam Quran yang daripada mula sampai akhir penuh dengan cerita. Penuh dengan cerita. Boleh difilmkan misalnya. Cerita daripada surah Yusuf ni. Tengok dalam surah Maryam. Cerita mengenai dengan Nabi Zakaria tak dapat anak. Sebab isteri dah tua. Tapi Allah kata jangan risau. Ya, berdoa. Akhirnya dapat anak kan. Itu dia. Surah Maryam kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya 'ain shad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan hafiya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya. Sampai akhir ayat tu. Penuh dengan cerita mengenai dengan kelahiran Nabi Isa AS, mengenai dengan Nabi Zakaria dapat anak. Jadi, Nabi Zakaria kan? Yang bernama Nabi Yahya. Seterusnya sebelah tu tuan-tuan, ini daripada surah Yusuf pula. Ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana cerita, bagaimana ceritanya sendiri boleh membuatkan anak-anak kita berfikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu dapat berfikir. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kemudian baru start cerita di bawah tu. Idza qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dah start cerita dah. Menarik tuan-tuan sampai akhir. Jadi tuan-tuan Allah rakamkan cerita ni memang kepada Rasulullah untuk sampai pada kita. Tetapi kemudian kita guna kat pada cerita ni untuk mendidik anak-anak kita. Tu saya bawa cerita-cerita dongeng tu. Ada dah cerita dalam Quran kan? Kisah 25 rasul untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. Pastikan kalau kita nak gunakan melatih anak-anak kita berfikir, maka satu daripada tekniknya mengikut buku ni ialah dengan cara bercerita. Gunakan cerita-cerita yang dah ada dalam agama kita. Cerita para rasul. 25 orang rasul. Semua ada cerita. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua ada cerita. Tak ada Nabi yang tak ada cerita. Ya. Itu dia.
Dan elakkan cerita ni. Cerita-cerita dongeng ni tak apa-apa. Aladin dengan lampu ajaib. Tanya tak tidak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita bawa cerita-cerita dongeng tak berfaedah ni, dia akan membentuk juga pemikiran yang tak betul di kepala anak-anak kita, anak cucu kita. Atau pakar-pakar pendidikan Islam, dia kata jangan bawa cerita-cerita dongeng dan khurafat ni. Apa tu? Cerita lampu ajaib dan sebagainya, sebab bahaya tuan-tuan. Sehingga akhirnya anak-anak akan terfikir dalam kepala, oh lampu ada kuasa rupanya. Itu yang kita tak nak tu. Lampu Aladin ada kuasa rupanya. Sehingga dia lupakan tentang kuasa Allah SWT. Sebab itulah ulama-ulama menasihatkan, cerita biar cerita betul. Cerita para anbiya kan. Itu usah cerita dongeng-dongeng ni. Ya. Aladin dengan lampu ajaib. Macam-macam cerita lagi lah. Kalau tidak pun cerita Nabi, cerita para sahabat. Banyak para sahabat kan. Abu Bakar, As-Siddiq, Umar. Semua ada cerita. Penuh dengan cerita tuan-tuan semasa hidup mereka. Ataupun para tabi'in. Para tabi'in ini maknanya orang-orang yang mengikut Rasulullah SAW. Sahabat dan orang selepasnya. Ini lagi cerita di Al-Quran tuan-tuan. Cerita Ashabul Ukhdud. Menarik cerita ni tuan-tuan. Mengenai dengan pemuda yang tegas pendiriannya. Akhirnya orang nak bunuh dia. Dalam surah Al-Buruj kan. Dan sebelahnya pula lagi hebat ceritanya. Ashabul Kahfi. Jadi cerita-cerita macam ni tuan-tuan dan puan anak-anak cucu kita tentu suka ni. Sebab cerita berkaitan dengan remaja, berkaitan dengan orang muda dan sebagainya. Itu dia. Kita tengok Ashabul Kahfi tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labisu amada nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya akhi sekalian, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada kau cerita ni dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi ini hujah saya untuk meletakkan bahawa cerita dongeng tak sesuai untuk anak kita dalam melatih mereka berfikir. Memang seronok cerita dongeng ni kan. Cerita Aladin dengan lampu ajaib. Tapi rosak nanti kemudian macam saya sebut tadi kan. Sebab anak-anak nanti bila dia besar, dia kata, rupanya lampu ada kuasa ya. Hilang kuasa Allah SWT. Ini cerita asal Bukhdik tadi tuan-tuan. Surah Al-Buruj. Walaupun dimulakan dengan sumpah Allah Ta'ala terhadap bintang-bintang. Tapi sebenarnya seluruh cerita ni berkaitan dengan seorang anak muda yang beriman kan. Dalam Quran tak terang kan. Habis mana kita tahu cerita ni? Melalui hadis Rasulullah SAW. Was-sama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Di sini rupanya ada cerita ni. Dan malam ni saya tak nak cerita tuan-tuan, panjang kan. Kena daripada mula tadi cerita, daripada cerita Luqmanul Hakim, kemudian semuanya Ashabul Kahfi, sampai ayam kokok pagi besok tak selesai. Tidak tuan-tuan. Sebab kita nak ambil poin di situ ialah ada cerita-cerita daripada Al-Quran yang boleh kita gunakan untuk membina pemikiran anak-anak kita. Ataupun cerita para ulama. Ini cerita betul juga ni. Ahli Sufi kan. Ibrahim Adham, raja yang meninggalkan istana. Dan dia ahli Sufi, tinggal di istana, kemewahan. Sebab dia kata, selagi aku duduk di istana tu, selagi tu banyak perkara karut yang menyebabkan aku tak boleh lupa dunia. Betul kan? Dia ingat dunia je kan. Baik aku berkelana mengembara. Cerita Ibrahim Adham. Ulama Sufi yang terkenal kan.
Banyak kata-kata hikmah ada yang kita gunakan untuk berdakwah. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, para ibu bapa dan juga pendidik disarankan membawa cerita-cerita para anbiya, cerita nabi-nabi dan juga para solehin. Apa tujuan cerita ni? Untuk membina pemikiran anak-anak kita. Satu daripada cara mengikut pengarang ni untuk membina pemikiran melalui cerita. Selepas ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan macam mana pula nak bercerita. Kami dah tahu cerita Ustaz. Nak buat cerita macam mana? InsyaAllah. Jangan ke mana-mana. Bercerita bukan semata-mata untuk menghiburkan. Jangan ada niat tu. Oh ya, biar anak aku suka, biar cucu aku suka. Biar mengelekek kata orang Perak, dia gelak. Tidak tahu bukan itu. Bukan tujuan untuk menghibur semata-mata. Tetapi mendidik dengan berbagai-bagai tujuan. Iaitu, yang pertama, mendidik mereka meneladani watak dan tokoh dalam suatu cerita. Kalau kita gunakan cerita Ashabul Hudud tadi, kita tidak ditegas macam remaja tu. Sampai sudah dia menegakkan agama tauhid dia. Apa tu? Okay. Mendidik mereka meneladani watak dan tokoh dalam satu cerita. Ataupun dalam cerita Nabi Yusuf, sabar Nabi Yusuf. Kita jangan tak sabar nanti anak kita. Okay. Yang kedua, menjadikan cerita tersebut sebagai ibrah dan pengajaran serta teladan. Jadi dua benda ni, A dengan B, menyebabkan mereka berfikir. Kan dah terlatih di situ. Yang ketiga, menjadi pembentuk akhlak dan juga adab. Pun juga proses berfikir berjalan tu. Sebab ada contoh kan. Okay. Yang keempat, dalam surah Hud ayat 120 dan dalam surah Al-An'am ayat 90 dan dalam surah Yusuf ayat 111 ada menjelaskan tujuan cerita tersebut. Jadi 1, 2, 3, 4 ni tuan-tuan. 1, 2, 3 ni bukan saya reka je. Tetapi berdasarkan nas surah Hud ayat 120, surah Al-An'am ayat 90 dan surah Yusuf ayat 111. Ini dia tuan-tuan. Ini ada pada muka surat 625 dalam buku kita. Kita mulakan dari surah Hud ayat 120. Di sini ada terjemahan. Dalam saya punya PowerPoint ni saya tak sempat nak terjemahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Waja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Wa zikra lil mu'minin. Wa zikra lil mu'minin. Beri peringatan kepada orang mukmin. Maknanya suruh kita fikir tu. Seterusnya dalam surah Al-An'am ayat 90. Ulaika allazina hadallah fa bihudahu muqtadi fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa zikra lil alamin. Tadi zikra lil mukminin. Ini pula zikra lil alamin. Untuk menjadi alat berfikir bagi orang-orang yang alim. Di bawah tu akhir sekali surah Yusuf. Ini lagi clear tuan-tuan. Ini lagi terang. Apa tujuan ni kan? Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadisan yubtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi ولكن تصديق الذي بين يديه وتبصير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Itulah tujuan tuan-tuan. Ayat surah Hud 120, surah Al-An'am 90, surah Yusuf 111, semua itu menerangkan apa tujuan cerita-cerita itu dirakam oleh Allah, beri kepada Rasul. Kata ulama, selain daripada nak bagi motivasi sendiri kepada Rasulullah, juga yang pentingnya kepada kita. Sebab Rasulullah dalam menjalankan dakwah dia, macam-macam halangan dia, kesusahan yang berlaku pada dia kan.
Jadi dengan cerita-cerita ni, seolah-olah Allah SWT dah beritahu pada Rasulullah. Nabi-Nabi zaman dulu, para pendakwah zaman dulu, lagi teruk. Lagi teruk mereka menghadapi ujian ni. Maknanya apa yang kamu hadapi sekarang ni, sudah dihadapi oleh para anbiya zaman dulu. Ini perkara biasa je. Jadi Rasulullah pun segar balik, naik balik semangat dan sebagainya. Itu sebabnya, dalam Quran ni, lepas satu-satu. Dalam bentuk cerita orang zaman dulu. Diberitahu kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan, sekarang macam mana cara kita nak bercerita? Kalau kita nak gunakan cerita. Dalam membentuk pemikiran anak kita kan. Tuan-tuan dan puan, guru-guru tahu ni. Sebab siapa nak jadi guru, mesti dia tahu macam mana nak menjalankan cerita pada murid. Sebab dia tahu kan, bahawa di sekolah, satu daripada aktiviti yang murid-murid suka dalam pengajaran ialah bercerita. Pengalaman saya sendiri dulu di sekolah tuan-tuan. Cikgu cerita, cikgu cerita, cikgu. Ustaz cerita. Saya kata, udahlah tu semalam dah cerita dah. Hari ni susahlah cerita lagi, yang lain pula. Tak apalah Ustaz cerita. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita lihat macam mana cara nak bercerita. Ini secara perkongsian, dalam buku ni tak ada. Kita lihat tuan-tuan, semasa kita bercerita, apa kita nak buat supaya cerita kita tu menarik. Selepas ni saya akan tunjuk contoh tuan-tuan. Bagaimana seorang kanak-kanak dalam pertandingan dia di Johan membawa cerita tu, semua unsur-unsur yang saya nak sebut ni, nak kongsi ni, semua ada. Mula-mula tuan-tuan, guru tahu ni, gunakan set induksi yang menarik ketika mula bercerita. Set induksi. Dia punya mukadimah tu kena menarik tuan-tuan. Kena cari mukadimah yang menarik. Kalau tidak dah mula je kita nak bercerita, cucu kita pun mula menguap. Tak payahlah tok dah, nak pergi tidur. Tetapi kalau ada permulaan yang menarik, insya-Allah dia tunggu tu kan. Apa permulaan yang menarik? Macam-macam cara kita buat. Dengar tok ni. Sebelum tok cerita, tok nak menyanyi dulu. Menyanyi dulu. Dia bukan tersangkut paut dengan cerita ni. Ini dia katakan, gunakan induksi yang menarik ketika mula bercerita. Yang tujuannya nak menarik perhatian. Satu. Yang kedua, gunakan nada suara dan gaya yang sesuai agar suasana suatu peristiwa dapat dirasakan. Jadi jangan kita bercerita macam cara orang bersarah atau orang berbahas. Maknanya kalau masa sedih, kita buat nada suara sedih. Ini maksudnya. Gunakan nada suara dan gaya yang sesuai agar suasana satu peristiwa dapat dirasakan. Apa tu? Kemudian berikutnya, pastikan setiap murid memberikan perhatian. Ini cikgu, tapi kita nak apply kan, macam mana kita nak guna sebagai orang awam ni. Ilmu cikgu takkan tak boleh kita kongsi. Pastikan setiap murid memberikan perhatian. Ataupun dengan lain perkataan, pastikan setiap anak kita tu beri perhatian. Bila kita nampak dah liar, dia tak nak beri perhatian, tarik balik perhatian dia. Jangan, ni sabar dulu, dia ngatuk tak habis lagi ni. Berikutnya akhir sekali. Ini hendak ni. Sebab di sini dia punya poin dia. Dalam latihan anak-anak supaya berfikir ni. Terapkan nilai-nilai murni dalam cerita yang disampaikan. Apa moral cerita tersebut? Cerita Nabi Yusuf misalnya kan. Apa moral penyudahnya? Kita kata, itulah dia. Kalau orang tu sabar, Allah tolong dia. Itulah dia. Kita hidup kita ni jangan bermusuh. Akhir sekali kita bermaaf-maafan. Tengok Nabi Yusuf macam mana dia buat oleh saudara mara dia. Tapi akhirnya dia bermaaf-maafan. Kan cerita ni happy ending belaka. Sini dah dia punya key point. Jadi anak-anak kita pun mula fikir. Okay. Ini dah maksud saya ni. Jadi budak perempuan ni jadi Johan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi acara, barisan hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan semua. Kisah Nabi Adam di syurga. Set induksi. Permulaan cerita. Nabi Adam alaihissalam ialah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah daripada 3 jenis tanah, iaitu tanah kering, tanah liat dan saripati
contoh cerita Nabi Adam AS yang diceritakan oleh pelajar ni. Di Johan tuan-tuan, 2 tahun yang lepas. Dalam pertandingan bercerita, cerita-cerita daripada Al-Quran. Okey, tuan-tuan, habis cerita tu. Habis cerita mengenai dengan bagaimana nak membina pemikiran anak-anak, iaitu dengan cara bercerita. Sekarang kita tengok pula bagaimana kita nak berkomunikasi dengan anak kita. Nak bercakap dengan anak. Bukan anak kita sajalah, anak orang lain pun. Sebab ini akan membina pemikiran mereka. Okey, kita tengok sini. Dalam buku kita ni, cerita-cerita ni cukup panjang. Itu saya kata tadi, kalau saya cerita, ayam kokok besok pun tak habis. Kita kat IB ni, cerita-cerita tu. Yang saya nak bincang ni, pada malam ni, di bawah tajuk komunikasi dengan anak, muka surat 638. 638. Dalam buku saya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bercakap dengan anak yang perlu diteladani oleh ibu bapa dan juga pendidik. Alhamdulillah, sayangnya Nabi pada kita banyak ilmu ditinggalkan. Sampai cara nak bercakap dengan anak pun ditinggalkan. Mana ada tokoh-tokoh agama lain yang tinggalkan ilmu macam tu kepada umat dia, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan banyak ilmu, termasuk juga nak cakap dengan budak-budak macam mana. Okay. Itulah anugerah Allah SWT kepada dia sebagai rasul kan. Dia tak masuk maktab perguruan ke apa, dia ada guru. Tak belajar ilmu psikologi. Tapi semua ilmu-ilmu ni Allah berikan kepada dia kan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan terus terang. Baru. Tak ada belik-belik. Dengan budak-budak jangan cakap belik-belik tuan-tuan. Tidak berbelik-belik. Ringkas dan mudah dipahami. Jadi cakap-cakap bersastra-bersastra, kiasan-kiasan. Jangan cakap dengan anak kita yang kecil. Atau cucu kita tu. Tak jalan tuan-tuan. Cakap terus terang bila nak tegur sebagainya. Tak ada main-main kiasan lagi. Sebab belum sampai lagi untuk dia berfikir mengenai dengannya, berkias-kias dan sebagainya. Nampak? Sebab Rasulullah sendiri bila bercakap dengan budak-budak, clear, jelas, tidak berbelik-belik, ringkas, mudah dipahami. Jadi kita ambil prinsip itu bila bercakap dengan anak-anak kita. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang selalu berjalan di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana baginda mengajarnya hanya beberapa kalimat yang jelas. Waktu itu Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas kecil lagi. Dia duduk di rumah Rasulullah. Selalu belajar dengan Rasulullah. Tengok bagaimana Rasulullah mengajar dia. Bukan mengajar macam saya bagi kuliah pada tuan-tuan, tak faham. Pendek-pendek je. Dia terang di sini. Ya. Jadi Ibn Abbas menceritakan bagaimana baginda mengajarnya hanya beberapa kalimat yang jelas. Penjelasannya tidak melirik-lirik dan panjang lebar. Tengok kita punya point dia. Ya. Ya. Pertama sekali, bila dia memanggil anak-anak kan. Baginda memanggil atau memulakan percakapannya dengan anak-anak dengan perkataan atau menyebut, Ya ghulam, wahai anak. Kita boleh ikut. Wahai cucu. Penggunaan perkataan wahai anakku ini memberi kesan psikologi kerana mereka merasa orang dewasa memberi perhatian kepada mereka. Jadi rupa-rupanya kata ahli psikologi, perkataan wahai anakku, wahai cucuku sebenarnya memberi kesan psikologi. Itu sebab Rasulullah bila bercakap dengan anaknya mesti gunakan perkataan ghulam ni. Mesti gunakan perkataan ghulam, tak tinggal perkataan ghulam. Ini disebut dalam hadis. Bagaimana Rasulullah bila bercakap dengan anak-anak tak tinggal perkataan ghulam. Jadi mana Rasulullah dapat ni? Juga diajar oleh Allah SWT. Bila? Dalam surah Luqman. Ya bunayya inna in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur.
Ya bunai, wahai anakku. Luqman sebut. Tapi Allah rakamkan untuk contoh pada kita, nak cakap dengan budak-budak, kena sebut macam tu. Sebab ini ada kesan psikologi. Dalam perang Badar, seorang anak pengembala ditanya jumlah tentera. Yang atas habis dah. Ya. Maknanya jangan lupa, bila kita nak bercakap dengan anak-anak, gunakan perkataan sesuai dengan keanakan dia tu. Kemudian yang bawah ni cerita lain pula. Dalam satu peperangan, iaitu peperangan Badar, seorang anak pengembala ditanya jumlah tentera Quraisy yang menyertai peperangan tersebut. Ini pula nak tengok macam mana tingkat pengetahuan anak-anak. Budak kecil lagi tapi membala kambing. Dia ni bersama-sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Mengembala kambing orang kafir Quraisy. Jadi dapat dia ditangkap oleh tentera Islam. Jadi mereka pun bertanya, kamu tahu tak berapa ramai tentera-tentera musyrikin tu, tentera-tentera Quraisy? Berapa ribu? Diceritakan di sini, anak tu tak dapat jawab tuan-tuan. Sebab dia pandai baru pandai membilang 1 sampai 10 je. Ribu-ribu dia tak pandai. Betul eh? Ini ada cerita sini tuan-tuan. Nak lihat bagaimana bijaknya Rasulullah menggunakan pemikiran sesuai dengan pemikiran anak-anak. Anak tersebut masih belum pandai mengira sampai bilangan ribu. Jadi apa berlaku? Para sahabat memukul budak tersebut. Haklah yang para sahabat kan. Takkan kamu tak dapat cerita, kamu bersama-sama dengan mereka. Budak tu tak tahu nak cerita, dia tak tahu nak bilang kan. Datang Rasulullah kepada sahabat dan pada budak itu. Apa kata Rasulullah? Ya. Bagaimana memahami tahap keupayaan berfikir anak tersebut. Budak kecil lagi, mana tahu bilang-bilang ribu-ribu. Dia tahu ramai tentera tu. Sebab dia nampak kan, tapi dia tak tahu nak bilang. Justru beliau mengemukakan pertanyaan. Baginda mengemukakan pertanyaan mudah, iaitu berapa ekor unta yang disembelih untuk dimakan oleh tentera Quraisy. Itu boleh. Tak apalah kamu tak tahu berapa ramai. Aku nak tanya sekarang kata Rasulullah. Tiap-tiap hari tentera ni makan berapa ekor mereka sembelih unta. Jadi budak tu jawablah. Dia kata saya nampak kadang-kadang seekor, kadang-kadang 2 ekor. Antara seekor dengan 2 ekor. Jadi terus Rasulullah dapat kesimpulan. Kalau sekiranya 1 ekor boleh dijamu untuk 1000 unta besar kan. Jadi kalau 2 ekor 2000 tu. Jadi kalau 10 ekor mungkin menyamai 10,000 tentera. Dapat jawab. Sebab budak tu pandai. Dia kata saya tengok, dia kata kadang-kadang sampai 10 ekor. Orang Quraisy ni menyembelih unta untuk mereka makan. Rasulullah pun dapat kesimpulan 10,000. Walaupun betul tuan-tuan. Itulah jumlah tentera-tentera yang melawan dengan tentera Islam pada peperangan Badar. Tuan-tuan. Nampak. Dia boleh baca pemikiran budak-budak tu dengan cara tu. Yang sahabat-sahabat terus memukul budak tu. Sahabat tak tahu ilmu. Habis Rasulullah ni mana tahu tuan-tuan? Itulah dia, Allah sendirilah bagi tahu. Jadi kesimpulan apa yang kita nak sebut di situ ialah tuan-tuan, maknanya Rasulullah ambil kira pemikiran anak-anak. Jadi oleh sebab itu bila bercakap pun kena ambil kira pemikiran anak-anak. Jadi waktu bercakap dengan Anas bin Malik, baginda sering memulakan ya bunayya. Sama dengan Luqman cakap dengan anak kan dalam surah Luqman. Rasulullah tahu. Bercakap dengan Anas bin Malik. Pesanan yang disampaikan kepada Anas mudah dipahami kerana bahasanya ringkas, tidak melirik, sesuai dengan tahap kematangan pemikiran anak. Iaitu, ini dia. Cerita tadi kan. Ini dia punya poin. Jangan ada dalam hati perasaan khianat kepada orang lain sepanjang hari. Hadis ni. Rasulullah pesan kepada Anas, tiap-tiap hari jangan ada perasaan khianat, su'zan, buruk sangka pada orang lain. Poin tu. Yang kedua, ikutilah sunnah baginda SAW. Siapa yang mengikuti sunnahnya, maka dia akan bersama baginda di surga nanti. Ini poin yang kedua. Yang diberitahu kepada Anas. Kamu ikut sunnah aku. Siapa ikut sunnah aku? InsyaAllah akan masuk sama-sama aku ke surga nanti. Termasuklah cerita. Apa sunnah Rasulullah? Bercakap dengan budak-budak, ikut kemampuan fikiran dia. InsyaAllah. Dengan niat kita, aku ikut sunnah Rasulullah. Sebab dia pun dulu cakap dengan budak-budak kecil macam tu rupanya. Dapat pahala dapat. Cerah masa depan. Untuk ikut Rasulullah di surga nanti.
Okay. Seterusnya tuan-tuan, ambil kira kemampuan akal anak-anak. Kan kita sedang berbincang akal dan pemikiran. Pakar psikologi kanak-kanak menjelaskan bahawa seseorang anak itu berkembang secara bertahap dari sudut fizikal, emosi dan inteleknya. Ini pun kita tahu tuan-tuan kan. Kita dah belajar dulu. Dia bukan terus berkembang gitu je. Lahir je budak-budak tu terus pandai. Tak. Sikit-sikit. Kita tengok cucu kita atau anak kita sendiri. Bukan lahir-lahir terus pandai menerak. Terlentang dulu kan. Dah berapa bulan kemudian barulah nak mula menerak. Dah berapa bulan kemudian barulah nak mula duduk, mengesut, akhirnya berjalan. Begitulah. Siap tak kita begitu. Inilah yang berlaku dalam perkembangan seorang kanak-kanak. Jadi perkembangan ini mengikut umur atau tahap matang mereka. Baginda Rasulullah faham hakikat ini. Oleh sebab itu, dalam banyak kes, apabila dia berkomunikasi dengan anak-anak, apabila dia bercakap dengan anak-anak, baginda menyesuaikan bahawa dalam percakapan dengan tahap umur anak-anak tersebut, baginda menyesuaikannya dengan keadaan anak tu Dan percakapan dengan tahap umur anak-anak tersebut rujuk kes perang Badar yang diceritakan di atas tadi kan. Kita tengok sikit, tak ada dalam buku ni. Okay. Kita cari sikit, kita nak kongsi ilmu. Perkembangan anak cucu kita macam mana? Kita pun gitu dulu. Apa kata orang buat kajian by 1 year. Waktu anak umur 1 tahun. Your baby may walk if you hold one of his hand. Dia hanya boleh berjalan bila kita pegang tangan dia. Umur 1 tahun. Sebelum umur 1 tahun jangan kita paksa-paksa dia. Rosak anak nanti. Kemudian he may say his first real word. Apa tu? Waktu 1 tahun baru dia boleh mula nak bercakap kan. He can hold a pencil in his fist. Baru dia boleh pegang pensil dan sebagainya. Umur 1 tahun. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, jangan kita paksa cucu kita atau anak kita. Baru umur 3 bulan, ada mula nak paksa dia. Berdiri cucu. Biar tak buat berjalan. Biar dia berkembang, ikut tahap umur dia. Dah lah jadi macam itu. Kemudian bila umur 2 tahun, apa pula yang berlaku? By 2 years, your toddlers can run, climb and tackle the stairs. Baru, umur 2 tahun baru dia boleh tu. Boleh dia lari sikit-sikit kan, memanjat. Masa ni tengah buah sungguh ni. Sabarlah tok, sabar lupa. Buah sungguh, cucu kita umur 2 tahun ni. Dan pada masa ini, he can use 2 word sentences. Baru dia boleh gunakan sebut sepatah 2 perkataan. Apa tu? He can obey complex orders. Arahan-arahan kita yang kompleks, dia boleh faham. Saya tengok cucu saya sendiri itu. Bila saya buat macam itu, dia faham lah. Atuk tak bagi. Begitulah tuan-tuan. Bila 3 tahun, bila 4 tahun, bila 5 tahun, semua tu ada perkembangan dia. Kemudian kita lihat situ bawah tu, walking tall. Between 12 and 18 months, most babies will learn to walk. Antara 12 hingga 18 bulan. Baru dia mula nak angkat-angkat berjalan di bawah tu. Kemudian kita tengok akhir sekali ni kan. By 3, your child has the coordination to ride a bicycle. A tricycle. Yang ada roda kecil bawah tu. Bila 3 tahun baru boleh. Itu. Apa saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan meranik ialah mengelik dengan tahap-tahap perkembangan anak-anak yang Allah dah jadikan macam itu. Jadi sebelum berlaku benda-benda ni, orang pihak kata sabarlah yuk. Kalau dia pun nak cucu mereka pandai. Ikut perkembangan dia tuan-tuan. Itu sebab setengah-setengah pakar-pakar pendidikan, dia tak suka anak kadang-kadang dah awal sangat telah didedahkan pelajaran secara formal. Sebab bila dia masuk sekolah yang sebenar nanti dia jadi jemu. Jadi mana awal-awal tu anak cucu kita kalau masukkan nursery dan sebagainya, ialah untuk dia bermain, untuk dia berkawan. Apa tu? Ada pakar pendidikan kata tu susah dia dipaksa dia. Sebab nanti bila dia jemu nanti, mulalah tahun 1 masuk sekolah kebangsaan dah tak nak pergi sekolah.
Jembu atuk lama pula belajar. Okey. Sambung lagi. Ketika memanggil anak-anak bukan Arab, baginda biasa menggunakan panggilan bahasa yang biasa dipahami mereka. Tengok Rasulullah. Masa lagi cerita Rasulullah, bagaimana dia tahu perkembangan anak-anak, perkembangan bahasa anak-anak. Ini anak-anak bukan Arab ni. Orang Melayu tak ada situ kan. Tapi zaman Rasulullah yang banyak sekali orang Negro. Daripada Habsyah. Daripada Habsyah kan. Sebab banyak hamba-hamba situ kan, Habsyah. Jadi dia cuba faham, biasanya orang Habsyah ni, orang Habsi ni, kulit hitam ni, panggil anak mereka dengan menggunakan panggilan macam mana? Dia gunakan macam itu juga. Kata buku ni lah. Baginda pernah memanggil anak perempuan kecil bangsa Habsyah dengan bahasa mereka. Ini menerangkan bahawa anak-anak ni, ya, tahap pemikiran dia dipengaruhi oleh suasana atau perkembangan dia kan. Tengok tuan-tuan waktu dia memuji Ummu Khalid. Ini anak orang Negro, Ummu Khalid ni kan. Yang masih kecil, baginda SAW juga menggunakan bahasa panggilan yang biasa bagi masyarakat Habsyah. Zaman Rasulullah dulu yang paling banyak sekali orang Negro dengan dia ialah Habsyah tu lah. Termasuklah Bilal bin Rabah tu. Rasulullah juga memahami keperluan dan keinginan anak-anak kecil seperti permainan dan sebagainya. Seterusnya, kita tengok. Oleh itu diriwayatkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang masih remaja dibenarkan melihat permainan orang Habsyah di masjid sampai beliau merasa puas dan jemu. Aisyah ni kecil lagi masa itu. Budak kecil kita tahulah minat dia kan. Dia benar kan? Tengoklah sampai puas. Apa orang kulit hitam tu main kan? Jadi Rasulullah tahu apa keperluan anak-anak. Ketika Anas bin Malik bekerja sebagai khadam di rumah Rasulullah, dia tidak bebankan dengan kerja berat di luar kemampuan seorang anak-anak. Satu lagi. Jadi puan di situ tengok Rasulullah, dia tahu bagaimana keupayaan dan kemampuan anak-anak. Jadi oleh sebab itu, nak bagi kerja pun sesuai dengan keupayaan anak-anak. Contoh Anas bin Malik. Dia tak bagi kerja-kerja orang dewasa kan, waktu kerja di rumah dia. Apa yang disuruh kita tengok dalam hadis kan. Ambil air wuduk, dalam cebok, dalam gayung. Rasulullah nak ambil wuduk. Itu boleh lah dia kan. Tapi kerja-kerja berat misalnya, takkan dia buat. Tak suruh pun Rasulullah buat kan. Anas bin Malik. Ketika bersenda gurau dengan anak-anak kecil, baginda mengambil kira tahap kemampuan berfikir dan imajinasi mereka. Misalnya apabila baginda bertanya, Abu Umair mengenai dengan burung mainannya. Pun juga diambil kira oleh Rasulullah. Jadi satu buku tuan-tuan yang bertajuk The Importance of Play for Speech and Language Development, buku orang putih ni kan. Ada cerita mengenai bagaimana kita nak membina pemikiran anak-anak kita melalui permainan. 100 Days of Play. Kalau siapa yang minat carilah buku ni. The Importance of Play for Speech and Language Development. Kepentingan permainan untuk perkembangan bercakap dan juga bahasa. Perkembangan percakapan dan juga bahasa. Jadi sini ditunjukkan. Kalau main ni, insyaAllah dia dapat pandai ni. Main ni, insyaAllah dia dapat pandai ni. Orang Melayu tak ada lagi nulis buku-buku macam ni. Itulah pula lebih orang putih kan. Perkembangan bahasa dan percakapan melalui permainan kan. Dan ada pula buku tuan-tuan 3 buku ni saya tunjuk. Ustaz dapat komersial ke buku-buku ni Ustaz? Tak ada. Nak kongsi, maknanya saya nak mengajak tuan-tuan dan puan. Marilah kita menuntut ilmu dengan baca buku. Yang ada anak-anak kan. Ataupun sekurang-kurangnya kalau ada kawan-kawan kita anak dia kahwin nanti, hadiahkan buku-buku ni. Sebab mereka nak beranak pinak nanti kan. Ataupun boleh kita guna tengok buku nombor 1 tu. Cara bicara orang tua yang didengarkan anak. Manakala kita hendak anak kita mendengar cakap kita, ada cara dia. Ini buku Indo ni kan, buku orang putih ni. Tapi dah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh S. Norman Wright. Itu penulis dia. Cara bicara orang tua yang didengarkan anak. Atau dengan lain kata dengan bahasa mudah kita, cara kita bercakap, anak kita boleh ikut. Senangnya bahasa Indo ni payah kan. Ataupun satu buku Arab juga telah diterjemahkan
Melatih otak dan komunikasi anak. Melatih otak dan komunikasi anak. Kami tak ada anak Ustaz dah. Buka cawangan. Maksud saya ni, kita bagilah pada anak-anak kita yang baru berumah tangga kan. Ataupun buku yang ketiga, panduan berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi insyaAllah tuan-tuan, buku-buku Arab ni terutamanya, saya percaya dan yakin, semua ambil hujah-hujah yang saya sebutkan, yang kita kongsi maklumat malam ni. Nampak tuan-tuan? Ya. Komunikasi berkesan dengan anak ada bukunya. Buku ni terhad kan? Tetapi ini buku satu khas buku. Nak komunikasi dengan anak macam mana cara? Jadi mudah-mudahan dengan maklumat-maklumat yang saya kongsi dengan tuan-tuan malam ni, kita dapat tahu macam mana rupanya cara nak mendidik anak. Lebih-lebih lagi ikut cara Rasulullah SAW. Sekarang dia trend tuan-tuan. Ya. Di mana-mana pun seminar sana sini orang buat duit. Saya pun boleh buat duit macam tu. Ya. Spanduk besar. Bagaimana Rasulullah berkomunikasi dengan anak. RM100 sekali hadir tuan-tuan. Daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Tak apalah tuan-tuan, orang banyak duit pergilah. Tapi ramai kawan-kawan saya boleh bercakap boleh dengan ni. Free of charge. Ataupun bagi RM10 je daripada pukul 10 sampai pukul 12 tengah hari. Daripada pukul 8 sampai pukul 12 tengah hari. Mahal sangat kan. Memanglah pakar yang bercakap tu kan. Ramai sambutan tuan-tuan. Itu literannya sekarang ni orang betul-betul nak mendidik anak supaya elok kan. Sebab orang dah pening kepala. Tengok keadaan anak sekarang ni dah makin teruk. Dengan sistem yang kita ada. Ada kesedaran. Asal ada seminar-seminar macam ni mengelilingi anak-anak ni. Allah Akbar. Berpusu-pusu berebut. 100 pun jadi, 200 pun pergi. Melatih anak, melatih otak dan komunikasi anak. Jadi cukup tuan-tuan malam ni. Ya. Waktu pun dah lewat, 8.41. Ya. Jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu surat tuan-tuan ni. Daripada Jatuh Surau ni. Mohon sumbangan tabung kebajikan Korea Surau. Sebab dah tahu kan. Ustaz Yasin tentu tak ada kutip apa-apa derma kan. Sebab di mana ada sekolah. Iaitu untuk membantu bantuan kos dialisis. Sebab ada jemaah kita yang buat cuci buah pinggang. Kita bantulah. Yang kedua, keperluan rawatan di hospital. Kadang-kadang ada jemaah kita pergi hospital nak merawat. Tak apalah kita bagi sedekah pada dia kan. Yang ketiga, program dakwah dan juga lain-lain. Jadi insya-Allah kita bentar jadah nanti. Bentar jadah insya-Allah bantulah untuk tujuan tadi. Bantuan kos dialisis, keperluan rawatan di hospital, program dakwah dan lain-lain lagi. Jadi mudah-mudahan semangat kita itu akan ambil kira oleh Allah SWT. Entah-entah sebab ini je. Jadi kita dapat masuk surga nanti. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berkatilah majlis ilmu kami pada malam ni ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Jauhlah kami daripada mendapat ilmu yang tak bermanfaat ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.